lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي bercerita tentang propaganda, cerita palsu, karut yang dibawa oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sama ada yang menyebutkan yang jahat tu Zionis je. Yang lain, Yahudi ni dia ada 12. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa Nabi Musa membawa 12 suku. Dan hari ni dah jadi berbelas-belas, bahkan ada yang kata berpuluh-puluh. Tuan-tuan, apa pun yang datang daripada sumber mereka, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan penerangan kepada kita lebih awal bahawa mereka adalah orang golongan yang yashtaruna bihi thamanan qalila, menjual diri mereka dengan nilai yang sedikit. Mereka sangkakan mereka akan kaya, mereka akan senang, tapi mereka menjual diri mereka, iaitu dengan cara menjual agama mereka untuk memperoleh kepentingan, keuntungan dunia. Mereka adalah orang yang yu'minuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'd, beriman dengan perkara yang mereka suka dan mereka kufur dengan perkara yang mereka tak suka. Mereka takkan ikut benda yang mereka tak suka. Bayangkan Nabi yang berada di depan mereka, mereka boleh bunuh. Alkitab yang dibawa dan disaksikan kehebatannya, keagungannya di mata mereka, mereka boleh pesongkan. Apa sangatlah nak dibandingkan dengan media massa hari ini. Propaganda yang mereka lakukan tak wajar untuk kita terima sebenarnya. Saya ada masalah dengan statistik yang mereka bawakan. Ada sebahagian orang yang dia buat konten dan dia ambil juga statistik daripada Israel. Berapa orang yang mati, berapa bom yang keluar. Tak boleh tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran kita tahu diorang ni kita nak letak level mana. Ada pula yang puji Astaghfirullah. Yang puji, yang kata yang jahat tu Zionis, yang belah-belah lain ni yang ortodoks dan sebagainya. Ada pula video satu qit'ah, petikan video yang mana ada satu ortodoks guy ni dia cakap lah, saya tak menyokong apa benda-benda. Jadi adalah yang bagi kredit orang dia pun tak menyokong. Tuan-tuan, tolonglah. Yang meracun nak membunuh Nabi adalah yang begitu tahu, yang itu. Yang level-level apa Pak Imam ni. So, janganlah mudah sangat terpedaya. Jangan. Mereka adalah bangsa, suku, kaum yang penuh dengan pengkhianatan. Kita ni lah yang generasi selewat ni kan. Lambat betul nak sedar. Dan kalau kita tengok sejarah, mereka hidup merempat ratusan tahun. Tak ada negara boleh terima. Sehinggalah Daulah Uthmaniyah ambil mereka. Itu pun selepas ditapis apa kepakaran yang mereka ada. Ada yang power dalam kedoktoran, ada yang power dalam teknologi, ada yang power dalam mesin dan sebagainya. Ada yang power dalam bahasa, mengajarkan English dan sebagainya. Dia ambil. Yang tak ada guna ni, tak ada negara akan ambil. Dan yang terima hanya Daulah Uthmaniyah saja. Nak bawa family duduk di bawah Uthmaniyah, kena ada invitation letter, khitab da'wah. Sampai tahap macam tu lah mereka ni duduk dalam pelarian. Tapi sayangnya kita, apa lagi anak-anak kita yang mendengar lagu-lagu mereka, follow artis-artis mereka, tonton filem-filem mereka. Tuan-tuan, ingat perkataan saya. Apa kita nak jawab depan Tuhan? Apa kita nak jawab depan Tuhan? Duduk, fikir, muhasabah. Apa yang kita buat sebenarnya untuk saudara kita? Mereka dibedil. Seluruh tubuh badan mereka dituliskan nama. Jari, setiap jari dituliskan nama. Takut-takut esok terburai badan, tahulah ini siapa punya badan. Apa yang kita buat? Hafal doa tak nak hafal. Dan kita anggap kita punya status WhatsApp, status Facebook, yang kita pun bukannya kita buat pun. Bukan kita yang hasilkan video tu pun, kita tukang share je. Kita anggap itu dah cukup hebat.
sebagai hujah kita depan Tuhan. Nak salur duit tak tahulah. Kang salur kang duit tak sampai. Tak yakin. Ada pula orang duk gaduh. Yang ini tak audit, yang ini tak boleh percaya. Jadi akhirnya apa yang kita buat untuk saudara kita? Yang kita kata kita ni adalah pejuang agama. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan bantuan untuk saudara kita di Gaza dan semoga mereka diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang banyak. Semoga setiap daripada mereka yang gugur dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan semoga kita diselamatkan daripada kufur dan juga nifak. Berapa ramai di antara kita, di kalangan kita yang sebenarnya tanpa sedar telah pun nifak, telah pun menjadi munafik, cakap beria. Tapi time tu je lah, balik rumah, buka Netflix, tengok movie, berhibur. Pernah tak kita bentang sejadah, salat semata-mata sebab nak doa untuk saudara kita di Gaza? Fikir, pernah tak? Hanya nak salat 2 rakaat sebab nak dapat doa dalam sujud tu. Yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid fa'akthir du'a. Paling dekat satu orang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Banyakkan doa ketika sujud. Pernah tak kita bentang sejadah nak salat semata-mata nak dapat doa dalam sujud kita tu untuk saudara kita di Gaza? Kalau tak pernah buat. Kita tak boleh nak merentas negara, nak pergi lawan seorang-seorang. Tak boleh. Agama pun tak mengajarkan kita untuk jadi bodoh setara tu. Tapi sekurang-kurangnya jangan sampai kita tak ada langsung. Usaha ni tuan-tuan, usaha yang dia mesti ada satu rasa struggle. Kalau setakat tekan like dan share tu tak rasa struggle, maka jangan anggap itu sebagai usaha. Buatlah sesuatu yang kita boleh rasakan kesusahannya. Kita sanggup korbankan masa tidur kita untuk solat malam, untuk doa untuk saudara kita. Saya selalu sebut mereka, orang-orang Palestin, Gaza terutamanya, mereka tidak berjuang untuk harta mereka, untuk rumah mereka, untuk negara mereka. Tak. Mereka berjuang untuk kita. Untuk maruah Islam. Yang kalau mereka lari daripada negara mereka, kalau mereka tinggalkan dan mereka selamatkan diri mereka, orang akan melihat Islam sebagai agama pengecut. Islam boleh ditawan. Islam tak ada maruah. Tapi mereka bertahan di tempat itu untuk kita. Sedang kita sibuk dengan maksiat kita. Wallahu alam. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء